Salam sejahtera, hari ini kita akan mempelajari Sains Tingkatan 2 di bawah bab 11 Bintang dan Galaksi dalam Alam Semesta. Akan ada beberapa persoalan seperti bagaimanakah manusia meneroka bumi dan angkasa lepas? Apakah teknologi yang digunakan oleh manusia untuk meneroka bumi dan angkasa lepas? Apakah yang terdapat planet lain dalam sistem suria kita selain pada bumi yang dapat menampung kehidupan? Dan apakah yang mungkin terjadi jika berlaku pelanggaran meteoroid, asteroid dan komet dengan bumi? Apakah maksud galaksi? Bintang dan galaksi dalam alam semesta. Alam semesta kita terdiri daripada semua benda yang wujud di sekeliling kita. Kajian astronomi telah menyedarkan kita tentang keindahan dan keluasan dalam alam semesta ciptaan Tuhan. Apa itu galaksi? Jadi, terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Galaksi adalah satu himpunan jasad yang terdiri daripada jutaan bintang bersama gas, debu dan habuk. Galaksi wujud dalam pelbagai bentuk iaitu galaksi berpilin, galaksi elips dan galaksi tidak seragam. Sistem suria kita terletak dalam galaksi Bima Sakti. Jenis galaksi boleh terbahagi kepada tiga iaitu berpilin, elips dan tidak seragam berdasarkan kepada bentuk yang terhasil. Jenis galaksi contoh berpilin, Andromeda dan Bima Sakti. Jenis galaksi elips contoh Ursa Major dan Messier 87. Galaksi tidak seragam pula contohnya Magellan kecil dan Magellan besar. Galaksi kita Bima Sakti. Bima Sakti sebenarnya merupakan satu galaksi berpilin yang saiz sederhana besar. Sistem suria kita berada di pinggir salah satu cabang berpilin Bima Sakti. Bima Sakti terdiri daripada lebih kurang 200 bilion bintang dan matahari merupakan salah satu daripadanya. Kita akan bincang kelahiran bintang. Bintang dilahirkan daripada nebula. Apa itu nebula? Nebula ialah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas-gas, iaitu hidrogen dan helium. Kita hidup bintang berdasarkan hipotesis nebula. Kalau kita tengok pada paparan, nebula iaitu kumpulan awan besar yang terdiri daripada debu, gas-gas seperti hidrogen dan helium. Dia boleh berubah dengan kelahiran bintang yang berbeza saiz, contohnya saiz sederhana, bintang saiz besar ataupun bintang super besar. Dan kematian bintang, kejadiannya adalah bergantung kepada jenis bintang. Sama ada bintang saiz sederhana, bintang besar ataupun bintang super besar. Kematian daripada bintang saiz sederhana pada akhirnya dia akan terjadi kerdia putih. Untuk bintang besar, apabila kematiannya, ia akan terbentuk bintang neutron, manakala bintang super besar
apabila kematian bintang, dia akan terjadinya lohong hitam. Okey, di sini kita boleh tengok beberapa istilah yang kita akan jumpa seperti raksasa merah, kerdil putih, super raksasa, supernova, bintang neutron dan juga lohong hitam. Jom kita tengok kita hidup bintang. Kita mula dengan kelahiran bintang. Kelahiran bintang. Bintang dilahirkan daripada nebula. Nebula tu ialah awan besar yang terdiri daripada debu dan gas seperti hidrogen dan helium. Gas-gas dan debu dalam nebula akan ditarik oleh daya tarikan graviti yang kuat. Lalu, ia akan membentuk satu gumpalan. Daya tarikan yang kuat ini akan menyebabkan gumpulan gas akan mengecut serta termampat sehingga terjadi sangat padat. Dan seterusnya, ia akan membentuk teras. Teras ini akan mengecil dan seterusnya menjadi lebih padat disebabkan oleh daya tarikan yang semakin kuat. Dan apabila suhu dan tekanan dalam teras menjadi terlalu tinggi, tindak balas nuklear akan berlaku. Gas-gas hidrogen tadi akan ditukar kepada helium dan seterusnya. Banyak tenaga haba dan cahaya akan dibebaskan. Teras ini akan menyinar dan satu bintang dilahirkan. Bintang yang dilahirkan dikenali sebagai bintang muda. Bintang muda ini akan terus berkembang menjadi dua kemungkinan berdasarkan ciri fizikal. Sama ada menjadi bintang bersaiz sederhana seperti matahari ataupun menjadi bintang yang lebih besar. Seterusnya, kita akan bincangkan apa itu supernova dan bagaimana kematian bintang berlaku. Letupan supernova. Supernova ialah satu letupan yang amat kuat daripada bintang yang bersaiz besar. Setiap letupan akan menghasilkan lebih kurang 100 kali ganda tenaga cahaya yang dikeluarkan oleh matahari. Supernova yang terakhir berlaku lebih kurang 400 tahun dahulu tetapi hanya dapat dikesan pada tahun 1987. Supernova tersebut boleh dilihat dengan mata kasar selama beberapa minggu. Apa itu kematian bintang? Kematian bintang adalah terjadi dengan haba yang banyak dijana dan memanaskan lapisan bintang yang paling luar. Akibatnya, hidrogen dalam lapisan itu mula terbakar dan menyebabkan bintang itu akan mula mengembang. Pada peringkat ini, bintang akan berwarna merah dan disebut sebagai raksasa merah. Jika bintang raksasa merah tidak begitu besar, bintang kerdil putih akan terbentuk.
Sekiranya bintang raksasa merah yang sangat besar, bintang ini akan mengecut dengan cepat dan akan menghasilkan letupan besar yang disebut sebagai supernova. Supernova amat cerah dan boleh dilihat pada waktu siang. Akibat letupan tersebut, bintang neutron akan terbentuk. Jika bintang yang asal ialah bintang saiz sangat besar, letupan supernova akan menghasilkan lohong hitam. Lohong hitam merupakan satu ruang yang tidak membolehkan sebarang jirim terlepas darinya. Ini termasuk juga cahaya. Perbandingan saiz relatif antara bumi dengan alam semesta. Alam semesta adalah sangat indah dan unik. Terdapat jutaan galaksi dalam alam semesta. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi yang terdapat dalam alam semesta kita. Di dalam Bima Sakti terdapat sistem suria yang terdiri daripada 8 buah planet yang mengelilingi matahari, termasuk planet bumi yang kita diami. Dan saiz bumi adalah lebih kecil daripada sebutir habuk di alam semesta. Kita seharusnya bersyukur dengan keindahan alam semesta sebagai tanda keagungan Tuhan. Pernahkah anda perhatikan bintang-bintang di langit pada waktu malam? Jika diperhatikan, adakah bintang yang kelihatan lebih cerah atau ada yang lebih malap? Jadi di sini, bintang-bintang sebenarnya boleh dikelaskan berdasarkan ciri-ciri seperti warna, saiz, suhu, jarak dan kecerahannya. Bintang mempunyai warna mengikut suhu di permukaannya, iaitu dari suhu yang rendah ke suhu yang lebih tinggi. Contoh kita boleh tengok pada jadual, iaitu pengelasan bintang berdasarkan warna dan suhu. Contoh warna merah. Suhu adalah kurang daripada 3,500 Kelvin dan seterusnya jingga, iaitu di antara 3,500 sehingga 5,000 Kelvin. Kuning, iaitu di antara julat 5,000 hingga 6,000 Kelvin. Warna kuning putih, iaitu antara 6,000 sehingga 7,500 Kelvin. Seterusnya putih, 7,500 sehinggalah 11,000 Kelvin. Warna biru putih, iaitu antara 11,000 sehingga 25,000 Kelvin. Dan warna biru adalah bintang yang paling panas, iaitu mempunyai suhu melebihi 25,000 Kelvin. Jadi di sini kita kena ingat suhu bintang adalah mengikut warnanya. Di sini kita boleh lihat perbandingan saiz bintang iaitu antara super raksasa, raksasa dan juga kerdil. Bintang yang mempunyai saiz yang sangat besar kita panggil sebagai super raksasa. Bintang yang besar kita sebut sebagai raksasa. Bintang yang sangat kecil kita sebut sebagai bintang kerdil. Kecerahan sesuatu bintang boleh dicerak bergantung pada saiz, jarak dari bumi dan juga suhu permukaan bintang tersebut. Jadi bintang yang paling cerah di langit ialah Sirius dan juga Rigel. Di sini kita tengok beberapa perkara yang terdapat di negara kita yang berkaitan dengan
kajian astronomi. Antaranya ialah Planetarium Negara. Planetarium Negara dibuka secara rasmi pada tahun 1994 bagi memudahkan pendidikan sains angkasa kepada orang awam. Reka bentuknya sangat unik iaitu gabungan seni bina Islam dan astronomi. Yang kedua, kita kena tahu adalah alat yang dipanggil dengan nama teleskop angkasa Hubble. Teleskop angkasa Hubble telah dilancarkan pada tahun 24 April 1990. Teleskop ini sangat berkuasa dan ia dapat melihat sehingga sekeping duit shilling yang berada sejauh 725 kilometer daripada jaraknya. Kenali angkasawan negara kita, Malaysia. Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukr merupakan rakyat Malaysia yang pertama meneroka ke angkasa lepas pada 10 Oktober tahun 2007.